السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan sidang pendengar RTM Perlis, hari ini insya-Allah kita akan membicarakan secara ringkas surah yang selalu kita baca, iaitu surah At-Takatsur ataupun dikenali dengan surah Alhaakumut Takatsur. Surah At-Takatsur ataupun Alhaakumut Takatsur merupakan surah yang diturunkan di peringkat Mekah ataupun Makkiyah, yakni diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini seperti tabiat surah-surah Mekah, ia menekankan tentang persoalan yang asas di dalam akidah, persoalan yang asas di dalam pegangan hidup bagi setiap mereka yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah ini, kita lihat secara sambil sekali lalu, dan kemudian kita akan pergi sedikit secara ringkas setiap ayat yang berkaitan. Allah menyatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر, telah melalaikan kamu at-takatsur. At-takatsur maksudnya berlumba-lumba untuk membanyakkan harta, membanyakkan anak, membanyakkan perkara-perkara yang dianggap menarik ataupun dianggap istimewa di dalam dunia ini. Itu takatsur. Competition in increase, yakni berlumba-lumba untuk membanyakkan harta dunia atau kedudukan dunia dengan tujuan litafakhur, dengan tujuan supaya dapat berbangga-bangga di kalangan kita semua. Alhaakumut takatsur maksudnya telah melalaikan kamu at-takatsur, yakni telah melalaikan kamu berlumba-lumba membanyak-banyakkan kedudukan harta dunia demi untuk kebanggaan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat ke al-maqabir, yakni ke kubur-kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu, yakni nanti kamu akan tahu akibatnya. Thumma kalla, kemudian sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu. Allah ulang 2 kali. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sama sekali jangan jika kamu mengetahui dengan ilmu al-yaqin, ilmu al-yaqin, dengan ilmu yaqin,
yakni ilmu yang meyakinkan, ilmu yang memberikan keyakinan yang putus pada diri kamu. Kamu belum tengok, tapi kamu akan tahu. Kamu tak akan buat ini jika kamu ada ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim. Kamu benar-benar akan melihat al-jahim, yakni neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Dan kemudian kamu benar-benar melihatnya, neraka itu, ainal yaqin, dengan mata yang yakin. Tadi kamu tahu dengan ilmu yakin, sekarang kemudian kamu akan melihat dengan mata yang yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu 'anin na'im, berhubung dengan nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah. Allah dalam ayat ni cerita tentang kenapa manusia ini diverts you, distract you. Apa yang telah menjadikan manusia berpaling daripada menumpukan kepada hakikat kehidupannya yang sebenar. Apa yang patut dia hidup, bagaimana patut ia hidup, apa yang patut menjadi tumpuannya, apa yang patut menjadi fokusnya dalam hidup. Apakah perkara yang memalingkannya? Allah kata yang memalingkan kita semua ni at-takasur. Kerana kita berlumba-lumba untuk mempunyai harta yang banyak, anak yang banyak, kedudukan yang banyak, kekayaan yang banyak, pemilikan yang banyak, keistimewaan yang banyak, supaya kita rasa kita lebih daripada kawan kita sebelah, kita lebih daripada jiran kita lebih pada abang kita lebih pada adik kita lebih daripada rakan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sakit, kita pergi hospital, doktor check kita, dia kata awak ni sakit sekian-sekian. Kita sakit tak tahu apa, aku sakit tengkuk sangat ni. Pergi doktor ni kata urat, yang ni kata darah. Ini semua andaian. Sebahagian dakwaan itu betul, sebahagian tak betul. Karena dia melakukan telahan berdasarkan latar ilmu yang ia ada. Sama juga kalau kita bawa kereta kita rosak, bunyi. Ada satu bunyi yang kereta kita tak tahu. Bagi orang ni kata timing bell dah. Yang ni kata yang ini. Jenuh kita tukar. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi kalau kita pergi ke company yang buat kereta tu, dia tengok, dia mungkin akan bagi jawapan yang betul. Dalam hidup ni banyak orang bagi pendapat apa yang menyebabkan kita itu dan ini. Namun apabila Allah memberikan kata putusnya, semua yang menyebabkan kamu distracted, yang menyebabkan kamu semua terpaling daripada fokus kamu untuk kamu hidup dengan cara yang betul, ialah at-takasur. Ini bukan pendapat profesor ke, mufti ke, syekh ke, orang alim ke. Ini adalah pencipta manusia. Dia memberitahu kepada manusia at-takasur, berlumba-lumba ingin banyak supaya dapat berbangga-bangga antara kita. Itulah punca yang memalingkan kita daripada hakikat yang sebenarnya. Semua kita ikut-ikut dalam hidup ni, kita cukup dah. Dulu kita tak ada handphone pun. Orang dulu-dulu boleh hidup je. Tapi sekarang tak boleh hidup sebab semua orang ada handphone. Dulu kalau ada telefon dalam satu kampung tu, orang lain semua boleh share, okey.
Sekarang kalau kita tengok, sekarang kemudian bila orang ada telefon, tengok orang tu ada handphone, orang ni tak ada handphone. Yang ada handphone lebih sikit. Walaupun masa tu besar handphone. Lama-lama semua orang ada handphone. Budak-budak pun ada handphone. Handphone dah jadi benda biasa. Kita tengok satu orang, handphone dia buruk, Allah kita kesian dekat dia. Padahal hidup dia bukan terganggu sangat pun dengan handphone buruk tu. Boleh je dia call. Sian, tengok handphone pun buruk. Sebab apa? Sebab kita banding handphone dia dengan handphone orang sebelah dia. Anak kita pun tengok anak kita pakai kereta buruk atau motosikal buruk, kita pun kesedih. Tengok kawan dia naik baru. Walaupun sampai je dia kat kelas tu. Sebab kita berlumba-lumba. Kita hidup dengan membandingkan orang lain. Lalu semua pertarungan kita ni, kasut baru, kopiah baru ke, baju baru ke, jam baru, bukan soal kepentingan, kerana perbandingan antara kita dengan orang lain. Maka berjuanglah hidup kita ini supaya kita sentiasa tak lebih bawah daripada orang lain, dan kita akan naik lebih daripada orang lain, ataupun setara dengan mereka, atau lebih daripada mereka. Penatlah kita dalam pertarungan itu, sehingga kita lupa apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni. Redha jiran kita ke? Kebanggaan kita ke? Supaya orang tak nampak kita lekeh ke? Atau kenikmatan kita sendiri ke? Atau sekadar untuk kita boleh hidup bagi menyambung perjalanan menuju akhirat? Kita semua lupa. Saya lupa, tuan-tuan juga mungkin lupa, dan manusia semua lupa. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu melawat ke kubur. Allah kata, "A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah annamal hayatud dunya, ketahuilah kamu hanya sahaja kehidupan dunia, la'ibun, main-main. Main-main dia. Bukan real. Orang ni ada tu, orang ini ada tu, sebenarnya hakikatnya tak ada pun. Kemudian mati tak ada apa pun. Walahun, dan sia-sia. Kita juga. Orang yang ada 100 juta ke, orang ada 100 ringgit ke, satgi dia buka puasa, satgi kita makan tengah hari ke, makan malam ke, tak boleh makan juga. Orang yang ada 100 juta boleh makan 100 pinggan. Sedap akhirnya duduk di lidah. Dan apa yang dia berjuangkan, akhirnya orang berjuang untuk dapat nama. Seminggu nama dia naik, 2 minggu nama dia naik, minggu depan nama orang lain pula. Jawatan juga sama. Wazinatun, perhiasan, watafakhurun, dan bangga-bangga. Kita hias, kita bangga-bangga. Watafakhurun bainakum, bangga-bangga di kalangan kamu. Watakathurun fil amwali wal aulad. Dan kamu berlumba-lumba nak banyakkan pada harta dan anak pinak. Harta hang ada banyak mana? Tanah banyak mana dah? Anak pinak, hang nak duduk banyak sikit je. Tapi tak boleh lah kita mesti tak puas hati sebab tengok orang lain lebih daripada kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lafaz Muslim, Nabi kata, yaqulul 'abd, satu orang hamba kata, dan sebahagian riwayat Nabi kata, yaqulu ibnu Adam, anak Adam kata, mali, 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 ni hartaku, ni hartaku, ni hartaku. Innama lahu min malihi salas, sesungguhnya yang jadi harta dia 3 saja, kata Nabi. Apa dia? Ma akala fa afna, apa yang dia makan habis. Itu memang harta kita. Wa ma labisa fa abla, apa yang kita pakai
Hak ni hak kita. Dia buruklah lama-lama. Wa ma a'ta faqtana. Dan apa yang dia bagi, yang tu disimpan di sisi Allah. Hak kita makan, confirm. Hak kita pakai, dah guna. Tapi yang mana duduk dalam bank, yang tanah kita banyak, belum tentu. Kalau kita mati sekejap lagi, bukan hak kita dah lah. Tanah kita punya luas, bukan salah ada, tapi kalau kita guna, ada. Kalau kita tak guna, boleh beritahu, orang tengok semua tu tanah aku. Nabi kata hak mana kita guna, tu hak kita. Hatta yang duduk dalam dompet kita ni, belum tentu lagi kita. Kalau kita jatuh mati sekejap lagi, orang lain punya. Semua ni, berlumba-lumba ni, Allah kata, hatta zurtumun maqabir. Sehingga kamu melawat kubur. Pasal apa Allah kata melawat kubur ni? Visit, until you visit graveyards. Sehingga kamu melawat kubur. Sebab bila kita melawat, ziarah, zurtum itu ziarah. Sehingga kamu ziarah kubur. Sebab bila kita pergi ziarah rumah orang, kita tak duduk lama. Aku ni nak mai ziarah hang. Tapi tu sampai tak mau balik, tu bukan ziarah. Apabila kita ziarah, kita duduk sekejap, kita nak kena balik lah. Kita apabila pergi ke kubur tu, Quran kata macam kita ziarah. Sebab selepas di peringkat kubur, kita nak pergi ke peringkat lain pula. Hadirin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, semua ada pengalaman orang mati, kebanyakan kita. Ada yang bapa mati, mak mati, isteri mati, suami mati, anak mati, kawan mati. Masa di dunia, kita rapat dengan dia, barang dia, harta dia. Bila dia mati, kita rasa macam tengok barang dia, macam dia duk ada lagi. Kita pun rasa macam tak mau pi kacau barang-barang dia tu, teringat kat dia. Tapi hakikatnya, dia tak boleh balik lah. Dia bukan pi sana, walaupun kita macam rasa, macam ada lagi. Dia pun tak tahu dah kalau siapa ambil barang dia. Dia pun tak tahu dah kalau siapa ambil pinggan dia, baju dia. Dia tak tahu dah. Dia dalam perjalanan, transition. Dia pergi ke satu tempat, dia transit, dikubur sebelum dia nak pergi kepada hari pembalasan. Tuan-tuan pernah naik kapal terbang? Naik kapal terbang. Kalau kita mengembara seorang, duit tak ada apa, naik kapal terbang, kata nak pergi London ke, tuan-tuan nak pergi Arab ke, transit mana-mana. Lepas tu transit lama, sampai 12 jam. Pening, tak tahu nak buat apa. Kalau tak kenal siapa, kawan tak ada, handphone tak ada nak berhubung. Duduk, duit pula tak ada. Pergi balik dalam airport dah. Tu airport. Kita nak pergi ke akhirat, transit di kubur. Agak-agak tak sunyi lah duduk di kubur. Kalau ada orang kita kenal, mungkin. Tapi kalau tak, ia satu kehidupan transit yang mencemaskan. Azab kubur, kehidupan kubur. Nabi kata sama ada dia taman daripada taman-taman syurga atau merupakan daripada dataran neraka. Dia tak sunyi. Kita bila mati, tubuh kita hilang, tapi ingatan kita kekal. Kita pergi, kita kekal. Kita teringat anak-anak kita di rumah kita. Tapi kita tak boleh balik dah. Kita teringat suami kita, teringat isteri kita.
teringat bapa kita. Tapi kita tak boleh balik. Kita ada di situ. Tapi memori tetap ada bersama dengan kita. Kita akan bawa memori sampai akhirat. Sebab itu di akhirat apabila kullama ruziqu minha min samaratin qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat. Apabila setiap kali Allah bagi kepada kita makanan buah di syurga, kita kata ini pernah diberi sebelum ini. Sebagian mufassir kata sebelum ni maksud di syurga, di dunia. Wa utubihi mutasyabihat, yakni macam buah kat dunia. Rupa dia sama, rasa sedap dia berbeza. Maksudnya kalau orang syurga tengok satu buah, dia kata macam rambutan. Dia ingat rambutan dunia. Tapi bila dia rasa tak sama. Kalau buah dia ingat, anak dia ingat, isteri dia ingat, kekasih dia ingat, orang dia sayang dia ingat, kawan dia ingat. Dia ingat. Bila dia ingat, ada perasaan kesedihan tak? Ada perasaan kerinduan? Ada loneliness, kesendirian? Ada. Maka kubur menakutkan. Kalau sehari tak apa, 10 hari, setahun, 100 tahun. Semua yang menjadi buruan di dunia ini, kata Tuhan, tidak akan menamatkan kita takazur berlumba-lumba ini hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu melawat kubur. Bila kamu melawat kubur, baru kamu tahu kereta besar saya dah tak boleh buat apa, rumah besar saya dah tak boleh buat apa, anak ramai saya sudah tak boleh buat apa. Semua telah saya tinggalkan. Saya bersendirian di sini. Tak ada lagi segala perlumbaan itu. All the competition in increase tak boleh memberi apa manfaat pada kita. Kalla sawfa ta'lamun. Allah kata, sama sekali jangan, nanti kamu akan tahu akibatnya. Summa kalla, kemudian sama sekali jangan, sawfa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya. Allah ulang, jangan, nanti kau tahu akibatnya. Kalau kita bagi warning kat orang, jangan buat, tak dia makan senang perut. Ada orang dia makan tak senang perut. Tapi kalau Tuhan punya alam ni, Allah kata jangan, kamu akan tahu akibatnya. Dan kita buat, confirm kita akan kena akibatnya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sama sekali jangan, jika kamu mengetahuinya dengan ilmal yaqin, dengan ilmu yang yakin. If you really believe, jika awak betul-betul percaya, awak takkan buat. Sebab saya buat, tuan-tuan buat, percaya juga. Tapi the degree of yakin itu, tahap yakin itu, mungkin belum capai. Allah kata kalau kamu ada yakin, kamu takkan buat. Lau alimtum ma alimtu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum kathira. Jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu, au law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Jika kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi,
nescaya kamu gelak sedikit, kamu menangis banyak, kata Nabi. Allah kata, kamu akan mengetahui dengan kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin, jika kamu punya tahap keyakinan tu ilmul yaqin, kamu takkan buat sehingga dilalaikan oleh at-takatsur. La tarawunnal jahim. Kemudian Tuhan confirm, semua kita ni la tarawunnal jahim, kamu semua akan melihat neraka jahim. Tuan-tuan, kita tak mau tengok neraka jahim. Manusia ni dia memang suka tengok benda-benda yang dia rasa luar biasa. Kita naik lebuh raya, jam. Kita ingat ada accident. Bukan accident. Accident sebelah, sebelah ni jam. Pasal duduk slow nak tengok. Walaupun nak tengok macam mana orang accident, dia nak tengok apa orang accident. Accident belah kiri, jam belah kanan. Bukan kerana ada halangan, pasal manusia nak tengok benda-benda yang ngeri. Kita tak mau tengok. Tapi jahim, api yang besar membakar, yang membakar manusia. Allah kata la tarawunnal jahim, kamu benar-benar akan melihat jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya ainal yaqin, dengan mata yang yakin. Ini melibatkan dua peringkat di dalam manusia ni. Pertama, kita ada ilmul yaqin, ilmu yang yakin. Yang kedua, kita ada ainal yaqin, mata yang yakin. Satu benda kita percaya ada, kemudian kita melihat ia ada. Walaupun tak mengubah kepercayaan kita, tapi ia menambahkan experience dengan kita benar-benar melihat. Sebab itu tak sama orang yang hanya tahu dengan benar-benar tahu dengan dia tahu dan melihat. Kita percaya Mekah ada, tapi kita tak pernah pergi Mekah umpamanya. Sehingga kita sampai dan melihat Kaabah. Ia tidak menambahkan apa, memang kita yakin, tetapi melihat mempunyai suatu nilai dan perasaan yang lain. Kamu, kata Allah, kita akan melihat neraka jahim. Mau tak mau, kamu akan lihat apa yang aku bagi tahu hari ini, syurga, neraka, kamu akan lihat dengan mata kamu. Tak ada kata aku tak dapat peluang, aku duduk belakang sikit, tak berapa nak nampak. Tak ada. Semua kamu akan tengok. Semua kamu akan lalui. Kamu akan lalui. Kamu akan duduk di mahsyar. Kamu akan berdiri depan Allah Ta'ala. Kamu akan dihisap. Kamu akan dipanggil. Semua kamu. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu, kata Allah, kamu akan ditanya tentang an-na'im, tentang nikmat. Apa yang kamu dapat? Kamu sihat? Kamu buat apa dengan kamu punya kesihatan? Kamu ada duit? Kamu buat apa dengan duit kamu? Kamu ada makanan banyak? Kamu buat apa? Kamu ada jawatan? Kamu buat apa dengan jawatan kamu? Kamu ada isteri? Kamu ada anak? Kamu ada rumah, kamu ada harta, kamu buat apa? Na'im, ni'mat. Kamu ada otak yang cerdik, kamu buat apa? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ni Tuhan tanya. Dapat RM2 pun tanya, dapat RM1 pun tanya. Dan inilah sehingga Nabi SAW kata, awwalu ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abd minan na'im. Benda antara awal yang nikmat yang Tuhan tanya, alam nusahha laka jismak wa narwika minal ma'il barid. Tidakkah kami bagi kamu sihat? Semua kita pernah sihat.
Dan kamu pernah minum air yang sejuk? Air sejuk kamu pernah minum? Nikmat. Kalau air sejuk kita tak ada apa. Mai-mai orang bagi kita, tak ada apa, dia bagi yang mineral umpamanya. Tapi Allah akan tanya, kamu pernah sihat, pernah minum air sejuk? Kalau air sejuk dia tanya, kereta dia tanya, rumah dia tanya, baju kita pakai dia tanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar menghayati surah ini. Dan surah ini adalah surah yang membimbangkan kita semua. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kita akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.